Sekejap, saya buka sekali. Okay. So basically kita nak tahu pasal calvert dahulu. Apa itu calvert? Berapa ramai tak tahu calvert tu apa? Adakah yang tak tahu calvert tu apa? Semua tahu Tahu doktor. Okay, alright. Tak payah cerita. Ni gambar-gambar calvert. Ya, ada yang jenis metal pipe, ada yang jenis box culvert, concrete culvert, macam-macam lah. Tak payah cerita lah, itu semua dah tahulah. Nanti ada headwater dengan tailwater. Tailwater tu kat ekor lah, kat belakang, bukan ekor binatang kat ekor dia, maksudnya dekat ujung lah, tempat keluar dia. Headwater tu tempat air masuk. And then kita ada critical depth. Ini nanti Dr. Mazrin akan ajar. Next class, tahulah apa itu critical depth. Sekarang pun you dah tahu kalau float number sama dengan 1, dia adalah critical flow. Okay. Outlet velocity. Dia ada design chart dia semua. Ini nota je. Design chart semua dalam MASMA. Kita akan refer MASMA. Okay. Kita ada culvert inlet. Design culvert ni ada dua cara. Sama ada gunakan inlet control ataupun outlet control. Outlet control means flow yang dekat inlet control means flow yang dekat air masuk tu, itu yang control air keluar dia. Tetapi kalau flow dalam culvert tu dikontrol oleh air yang kat luar, itu dipanggil outlet control. Okay. Ni outlet control lah. Lepas tu banyaklah cat-cat ni semua. Saya rasa saya tak tunjuk lah ni. Ini kena buat latihan dulu, baru tahu macam mana nak design. Based on cat-cat ni semualah. Okay. Dia kena refer MASMA chapter 18. Okay. Culvert design. And then kita ada ini versi 2011, ini versi yang publish 2012. So ada dua bahagian lah. Okay. Sekejap ada phone masuk lah. Sekejap. Ada dua chapter ni saya bagi semua sekali. Sebab dia adalah kenapa saya bagi dua-dua sekali tu. Nanti you all boleh tengok lah. Reason kenapa saya bagi dua-dua ni. Kebetulan saya dapat yang versi lama pun yang belum dipublish dengan yang publish lah. Okay. Nanti saya tunjukkan kenapa. Okey, kita sambung Alright, so sebelum sambung saya tunjuk sekali case tadi. Ini yang you all kena buat. Okey, tujuan projek ni nak wujudkan tu lah dia punya tanggungjawab, kerjasama, communication, leadership, problem solving. Okey. Projek ni 20%. Lagi tinggi persen dia daripada test tadi lah. Okey. So, cerita-cerita ni, ini sembang je ni sembang je. And then, tugasan dia. You kena form a group of 5 students. Okay, kalau tak cukup apa, nak terlebih seorang pun tak apalah. Okay, jadi 6 pun tak apa. Okay. So, group ni sepatutnya ada 12 kali 5 lah. Kalau 60, tadi yang submit 60 test, so saya assume 60 orang.
12 group lah sepatutnya. Okay. Your assignment is to identify area where a culvert constructed or can be constructed. Okay, boleh jadi sama ada yang dah siap, you nampak ada culvert ataupun baru nak buat, ada drawing dia. Pun boleh. Okay, kena cari literature, boleh interview and so on lah. Okay, site visit. Kalau yang perlu site visit, tengok kepada existing condition, keadaan sedia ada ataupun design sedia ada dan juga kesesuaian. And then you kena analyse lah flow dia. Okay, analyze flow dia untuk existing design. Kemudian, you kena redesign daripada yang existing tu dengan shape yang berbeza. Ataupun mungkin you pasang multiple. Kalau yang asal tu satu pipe culvert, and then you nak buat 2 pipe culvert pun boleh. Janji ada 2 design yang berbeza. Mula check design asal, satu design dah. Kemudian redesign dengan bentuk yang baru, pop instead of mula-mula contoh pipe culvert, you nak buat box culvert. Okay, fine. Ataupun pipe culvert tapi single. Ni nak buat multiple. Buat twin pipe culvert. Pun boleh, tak kisah. Okay. And then you check lah sama ada yang existing tu cukup ke tak cukup. Melempah ke tak melempah. Okay. Dan seterusnya. Kemudian, report pula. Yang you kena refer mas-mas lah. Report pula kena ada table of content. Lepas table of content, group profile yang dipanggil company profile lah. Tapi letaklah group you mesti ada carta organisasi. Siapa ketua, siapa jaga culvert ke, siapa jaga maintenance ke. Contoh-contoh lah macam itu kan. Adalah carta organisasi dia. Dalam 2-3 muka surat cukup lah ni company profile ni. Okay, cerita VC company, project company sudahlah. Dengan carta organisasi itu yang kena ada lah. Kemudian introduction and project background. Tulislah cerita sikit. Projek ni dekat mana. Lokasi kat mana. Gambar dia. Dan seterusnya lah. Cerita pasal tempat tu. Kemudian sedikit design theory about culvert. Okay. Jangan panjang-panjang. Jangan copy paste daripada masma je. Okay. Ceritalah sikit. 1-2 muka surat cukup. Tak payah panjang-panjang. And then calculation. Contoh calculation boleh bagilah. Ataupun semua. Sebab semua design 2 boleh tunjuk semua calculation kat situ. Okay, semua 2 design je, tunjuk je semua kat situ. And then, discuss dia punya result dia. Okey ke tak okey. Yang pertama tu dah okey ke belum. Kenapa kena design balik ke. You nak redesign ke tak kisah. You sembang lah kat situ. Kemudian adanya drawing. Okay. Drawing. Kemudian, reference kena ada. Fotograf lah. Gambar contoh-contoh drainage yang you buat tu. Pipe culvert ke, drainage ke. Kalau you pergi site, ada gambar-gambar site. Macam itulah. Okay, itu semua kena ada. Hantar sebelum 5 Jun 2022. Tak ada extension. Dekat 2 bulan saya bagi tu. Daripada tarikh hari ni. Okay. Tak boleh lewat daripada tu lah. Okay, lewat daripada tu. Kena penalize. Okay. Tolak markah. Okay, so itu yang you kena buat. So, topik culvert ni selesai kat sini je. Okay. Faham Faham, Doktor. Okay, dah faham. Kita masuk masma lah. Chapter 18. Okay. Sebelum kita mula, untuk design culvert ni, kita kena tengok dapatkan Q. So, macam mana you nak dapat Q? Q untuk design culvert tu. Okay. Saya buka pen sebentar. Doktor nak tanya, yang introduction ni doktor tak bagi lagi kat kami kan? Introduction apa? Yang doktor explain tadi ni, doktor tak bagi masa sekali dengan nota hari tu kan? Nota apa? Doktor ada bagi yang chapter 2B, culvert yang design kan? Tapi tak ada yang explanation yang doktor terangkan tadi ni tak disertakan bersama kan hari tu? Case study ni? Ni soalan dia? Soalan projek? Belum. Ni soalan projek nanti saya bagi lepas ni. Okey. Itu hari belum buat lagi soalannya. Ni baru buat. Nota memang dah ada. Start Sam ada nota tu. Ni soalan dia baru siap. Okey. So kejap. Okey, dia macam ni. Contoh ini ada parit.
Okay, ni contoh parit dia straight je lah Contoh Kat sini ada culvert. Biasa macam ni kan gambar dia culvert. Daripada atas kita boleh nampak macam ni. Okay. Air mengalir daripada kiri ke kanan. Okay. Jelas gambar ni? Macam mana nak dapat Q kat sini? Sebab kita nak design culvert ni, kita kena tahu Q daripada sini. Berapa? Okay. Q ni design hydrology. So maksudnya you kena analisis hydrology dulu untuk kawasan ni. Kawasan dekat atas ni. Kawasan upstream ni dia punya area dia berapa semua. Baru boleh tahu Q dia berapa. Tetapi untuk kes ni, tak perlu. Tak perlu buat hydrology. Tak payah buat Jangan buat. Q ni you kena ukur saiz drain kat sini. Ni ukur ni. Boleh tak you ukur? Boleh kan kalau you pergi situ, you akan dapat bentuk dia macam mana. Contoh bentuk dia petak lah yang paling senang saya rasa. Petak segi 4. Okay. Lepas tu, macam ni. Okay. So, air penuh kat sini. Maksimum adalah kat sini. Okay, ni cross section dia. Ni cross section AA. Okay. So dekat sini, you boleh ukur lebar dia berapa, tinggi dia berapa maksimum kan. Tinggi maksimum tu jangan tinggi air waktu you ambil je. Waktu you ukur air waktu tu, mungkin air dia air state, jangan ambil waktu tu. So itu bukan maksimum flow. Okay. Okay, so you ukur yang maksimum berapa. So dapat ukur ni boleh cari Q tak? Gunalah Manning. Area boleh dapat. R boleh dapat. N you boleh estimate. Boleh agak lah kalau konkret N 0.013 ke 15 tak kisahlah kan. S0, ni you assume. Berapa slope dasar dia. Ni you assume. Berapa dasar tu punya slope. Agak-agak lah berapa slope dia. So dapat Q. Betul? Betul tak? Ni daripada yang you dah belajar je kita buat. Betul, Doktor. Okay. So bila Q dah dapat, dah tinggal untuk kira yang ni je lah. Q dah ada. Data utama air yang nak mengalir kat situ adalah Q. So Q dah ada, boleh kira lah yang situ. Okay, nampak? Dia punya cerita tu. Macam mana dapat Q. Clear? Okay, clear. Kita masuk macam mana nak belajar benda lah ni. Okay. Introduction dulu. Introduction ni you baca sendirilah kebanyakannya dia guna hydraulic engineering circular lah. FHWA ni highway apa US ni tu guideline dia. Okay, dia ada culvert, ada banyak jenis. Ada yang projecting barrel, ada yang biasa yang ada wing wall ni. Yang ada head wall ke wing wall ke whatever lah. Okay, bentuk dia ada yang arc, ada pipe culvert, ada box culvert dan macam-macam. Okay, dia ada full flow, ada partly full. So itu culvertnya design lah. Okay, so type of flow, kita design control, kita boleh guna inlet control yang mana inlet ni yang mengawal aliran dalam culvert. Ataupun kita ada outlet control yang mana inlet ni, pipe, flow dalam culvert tu dikawal oleh outlet dia. Di luar dia. Okay, di luar bukan di dalam. Okay, so dia ada dua jenis design lah. Okay, dua jenis design. Okay. Depan ni kita panggil head water, belakang ni kita panggil tail water lah. Air keluar ni, tail water. Okay, head water, tail water. Okay, assume air bergerak kiri ke kanan lah. Kalau you tengok gambar ni, slope dia pun dah kiri ke kanan. Jangan tanya, doktor, air flow daripada kanan ke kiri ke kanan? Dah boleh agak lah. Okay, dah slope dia ke situ. Alright. Kemudian semua persamaan-persamaan ni kita selesaikan dalam graf. Chart graf pula. Carta. Nanti kita boleh tengok carta tu. Macam mana dia selesaikan. Dia ada step by step dia nak kira. Okay. Okay, design procedure. Prosedur dia ada. Dia dah beritahu situ. Yes, no, pusing kiri, kanan semua ada.
Ni step-step dia. Okay. Ada semua diterangkan. Flow velocity berapa dibolehkan. Boleh tengok. Okay. Berapa velocity. Biasa kalau kita kat Malaysia banyak pakai 4 je. Maksimum pun dekat dalam channel. So kita jangan nak laju-laju sebab kalau dia laju sangat, dia akan menghakis dekat outlet dia. So dekat outlet dia tu kena letak batu-batu supaya dia tak menghakis. Kalau kat sini syarat dia maksimum flow untuk precast concrete pipe 8. Okay, double daripada drainage punya. Drain punya maksimum. Okay. Ataupun 6 sahaja. So bergantung kepada keadaan. Alright. Kemudian scour protection ni dekat selepas daripada culvert tu biasa kita letak batu-batu kalau di tanah lah. Untuk dia protect supaya tak ada scour. And then siltation. Ini yang maksud dia mendakkan dalam culvert tu. Kita tak nak flow less than 0.5. 0.5 dia akan menyebabkan sedimentation. Itu syarat-syarat dia lah. Okay, habis. Kemudian kita tengok carta yang banyak-banyak ni. Table-table. Lepas tu ada carta bentuk macam ni. Ada banyaklah graf-graf ni, carta-carta. So, sebelum saya tunjuk carta-carta semua macam mana nak kira, you all boleh baca dahulu. Example 18. Ni, example 1 ni. Inlet control. Kenapa dia berbeza dengan ni, you boleh tengok. Kan gambar dia tak sama. Okay, dia ada perbezaan lah. Ni versi lama, ni versi yang baru. Okay. You all boleh tengok dulu. Saya bagi masa 15 minit untuk melihat dan you revise. Tengok okey ke tak okey. Then, baru kita bincang macam mana pengiraan ni dia buat. Boleh ya? Saya nak you all tengok dulu macam mana dia kira tu. Sebelum kita berbincang bersama-sama. Okey? Boleh ya? Boleh, Doktor. Alright. Saya stop sharing dulu. Okay, saya dah share dalam grup ya soalan projek tu. Dah tengok-tengok semua? Dah boleh kita nak berbincang? Boleh, Doktor. Alright. Okay, Doktor. Okey, dah nampak beza antara dua gambar ni. Sebenarnya benda yang sama tapi dia berbeza. Okey. Apa yang you nampak? Okay, apa yang you nampak di situ? Jalan raya. Okey, jalan raya. Lepas tu ada culvert. So data semua dapat daripada mana? Ada tengok? Ada membuat sedikit kajian di situ? Data apa diperlukan? Okay. So semua data-data ni you kena cari dekat site. Ini Q saya dah ajar tadi macam mana nak dapatkan Q. Betul? Q daripada parit. Bukan daripada culvert dia. Parit belakang tu. Parit sebelum sampai tu. Dekat longkang tu. Dekat sungai tu parit. Yang kita dah belajar guna Manning tu. Guna tu dapatkan Q. Okay. Jelas yang tu? Guys?
Jelas doktor. Okey, Q dah jelas sepatut semua dah tahu. Okey, lagi apa lagi? Length, ini boleh ukur tak panjangnya ni? Kalau you pergi tempat yang dah siap, boleh ukur tak? Boleh doktor. Okey. Kalau belum siap pun kat drawing tu takkanlah tak ada panjang dia berapa, betul? Betul. Okey. Inlet dengan outlet punya invert level. Tu IL tu, invert level dia berapa? Inlet mesti lebih tinggi daripada outlet. Kalau tak terbalik lah pula I je. Okey. Yang ni you boleh agak-agak je lah. Kalau you pergi site, you tak tahu berapa nilai dia. So, you boleh agak-agak. Okey, berapa? Mudah je nak agak. Nanti saya tunjukkan. Kalau daripada drawing, yang you memang site yang baru nak buat, drawingnya ada, data ni mesti sudah ada. Okey. Acceptable upstream flood level, ni. Ini adalah ground level dekat upstream. Berapa nilai yang kita setuju? Sepatutnya, saya tak tahu mana datang 59.73 ni. Sepatutnya ni nilai dia. 59.9 ni patutnya. Bukan 0.73. Oh, dia ambil sini pula. Macam mana dia boleh ambil atas tu? Saya pun tak tahu, sepatutnya sini lah. Kenapa pula sini? Culvert tu sebelah sini bukan kat sana. Lain lah kalau culvert tu cross parit jalan ni ke sini. Kan? So, saya tak tahu mana dia dapat. So, saya anggap itu saya abaikan je lah. So, nilai ni je. Sepatutnya kat sini nilai dia. Faham Upstream kan? Upstream maksudnya dekat tempat air nak masuk lah. Situ lah. Apa kena-mengena pula di luar kawasan. Yang sebelah-sebelah sana. Okay, kita tengok nota satu lagi. Yang ni. 2.98, 2.5. Okey. 4.73. Dia pun ambil sini. Saya rasa tak logik ni. Patutnya dekat sini lah. Apa kena-mengena pula dekat atas ni? Paritnya dengan culvert dia kat bawah ni. Betul tak? Betul tu. Okey. Kemudian. For pavement level. Ni pavement level. Ni level jalan lah. Berapa paling tinggi. Okey. 60.48. Freeboard untuk jalan 0.3. Maksudnya air dia tak boleh sampai kat 60 sampai paras jalan. So daripada paras jalan kena turun 0.3 syarat dia. So itu minimum dia lah. Lebih tak apa. Jangan kurang. Okey. Dia memang sekaki tu dia limitkan untuk jalan. Mana bahu jalan tu boleh tenggelam sampai bawah daripada sekaki. And then estimated downstream tailwater level lah. Ini dia estimate je lah. Okey, berapa downstream level. Dia estimate je lah berapa. As long as lebih tinggi. Okey, lebih tinggi daripada invert level. Jangan pula lagi rendah daripada invert level. Macam mana pula air masuk dalam tanah. Okey. As long as lebih tinggi daripada invert level dia. Agak-agak lah lebih tinggi semeter ke apa. Tak kisah. Itu estimation je. Okey, clear data ni? Macam mana dapat? Kalau kita nak cari, kita buka Google Earth boleh cari sebenarnya. Saya tunjuk Google Earth Kalau you pergi site, boleh agak-agak je. Okey, sekejap saya buka Google Earth sekejap. Nanti saya share. Apa dia? Boleh? Boleh. Janji bukan longkang kecil. Ya. Tak kisah, boleh je mana-mana. Cuma kau pilih tu cari yang proper lah. Janganlah macam orang culvert kakinya longkang je. Parit 2 kaki je. Ni tu kecil sangat tu culvert dia. Itu minimum size culvert tu 600 mm kot. Ada kecil lagi. Kecil tak? Macam itulah maksudnya. Okey. Contoh aku pergi stadium Johor ni. Mana ada culvert dia? Culvert ke bukan ni?
Aku tengah mencari culvert je. Tempat yang ada culvert ni. Sekejap ah. Nak cari contoh ni. Kat mana ada culvert ni? Mana aku pergi ni? UTM je lah jap. Aku masuk UTM jap. Nampak tak Google Earth saya? Tak. Okey. Alright, anggaplah ni ada parit ni ah. Satu ni parit, dia cross sini ke bawah. Anggap je, anggap saya pun tak nampak ni paritnya sambung ke tak, okey. Anggaplah ada ke bawah ni. So sini ada culvert lah ni kan. Sini ada culvert satu. So level dia tu, you boleh pergi sana ukur je lah. Ataupun kat sini you boleh ni show elevation. Okay, dekat ruler ni untuk jalan ni. Nak tahu level dia berapa. Tu dia ada level dia. Dalam 25 meter. Ada dia. Kurang lah. So kat sini kita dah tahu dah elevation dia berapa. Atas jalan tu. So atas jalan 25. Tu. Adalah level-level tu dia tulis 28.4, 25. Okay. So dekat situ you tahu atas jalan dah tahu level dia berapa. So nak cari dekat bahu jalan, kat rumput tu, tu susah lah. You ukur sendirilah. Kalau situ 25, you ukur pakai tali tape ke apa-apa, you boleh agak berapa agaknya daripada jalan tu sampai ke bahu jalan tu, tanah tu. Contoh kat sini kan, tanah ni berapa agaknya level. Oh, dia tak boleh dapat 24 kat situ. 24 meter. So you boleh buatlah 24. Macam itulah. Senang je. Okay. Macam itu je lah. So tahulah. Lepas tu saiz parit you ukur lah sendiri. So daripada level tu, kalau you ukur vertically agak-agak berapa level tanah tu, you boleh tolak ke bawah. Lepas tu invert level macam nak dapat. You tolak lagi dengan saiz long. Kan, daripada bahu jalan tu ke, you agak-agak sampai ke bawah tu berapa. Kalau you tak nak pakai tali tape, pakai tali pun boleh, letak ladung. Okay. Lepas tu dah tahu panjang tali tu, you ukur lah. Berapa. Itu je, simple je. Panjang, lebar dia ke, dalam dia parit ke, semua you boleh estimate pakai tu je. Tali tape ataupun pakai benang je. Okay. Dapat macam mana nak ukur benda tu? Ni paling simple lah. Kalau tak tahu guna Google Earth, saya tak tahu lah. Okay, semua boleh. Contoh kat parit ni, saya letak. Berapa level parit tu? 24. Tapi lah, dia tak adalah exact boleh dapat. Dia boleh bagi estimation je lah. Okay? Alright, saya nak matikan ni. Tahu lah? Okay, saya nak share sekali lagi. Boleh dah tahu yang tu. Tak ada masalah nak guna tu. Simple je sebab kita nak tahu tu je. Dia punya tahu jalan, ukur je lah. Secara vertikal agak-agak berapa dia punya bahu jalan. Lepas tu ukur pula ke dasar ni. Untuk dapat level-level ni. So clear? Clear, Doktor. Ini paling mudah nak estimate. Kalau you pergi site mana-mana pun, inilah paling mudah cara dia. Okay, cara paling mudah. Okay. Kemudian, maximum head water. Ini yang you kena ukur lah, HW max. Dia mestilah yang paling rendah sekali lah. Itulah maksimum dia.
Okay, so ini tolak ni dapat 2.2 dengan 1.75. Dia ambil 1.75. Okay, 1.75 sebab kita nak bagi maksimum air beroleh naik berapa tinggi. Kalau kita ambil 2.2 makna dia dah melepasi 1.75. So tak boleh lah. So nilai yang minimum tu adalah yang maksimum bagi air kita benarkan naik. Tu HW max. Cuma ni tak betul lah ni. 60 tolak 0.3 tolak 2.98. Macam mana boleh dapat 2.2? Aku pun tak tahu. Mana datang 2.98? Mana ada 2.98 kat sini? Okay, sebenarnya dia salah. Sebenarnya dia modify daripada yang asal ni. Masma ni. Yang asal ni 2.98. So 2.98 tu dia punya inlet. Invert level. So 5.48 tolak 0.3 tolak 2.98 dapatlah 2.2. 5.48 tu level atas jalan. 0.3 tu freeboard jalan. Tolak dengan invert level. So dapatlah berapa tinggi air daripada dasar parit tu. Berapa tinggi air kita benarkan naik. So kalau ikut level tu 2.2. Tapi kalau kita tengok, kita ambil yang bahu jalan punya level 4.73 tolak 2.98 dapat 1.75. So kita ambil yang tu. Yang ni dia copy daripada yang lama sama. Tapi dia lupa nak tukar dia punya nilai invert level ni. Dia lupa nak tukar. So sebab tu kalau tolak tak dapat jawapan tu. Nampak tak di situ kesilapannya? Okay. Nampak tak? Sepatutnya nanti dalam you punya report pun kena ada drawing macam ini lebih kurang. Kat mana lokasi dia. You lukis je. Sketch je. Bukannya nak drawing proper. Sketch je. Lepas tu letak gambar. Macam ni. Okey lah, nampak jelas kat mana lokasi dia tu. Okey. Then tulisan nilai ni. Tak perlulah banyak-banyak macam ni. Nombor-nombor ni. Yang penting-penting ni je perlu ada kat situ. Okey. Alright. Settle Ini faham sampai sini? Faham. Okey. Faham Doktor. Mas Ma ni salah saya tak tahu. Ada yang kerja JPS ke? Okey. Tak apa, ini yang biasa typo error. Mana-mana pun tak perasan kadang-kadang. Dah print alamat salah. Tak boleh buat apa, benda dah print. Okey. Dan tapi kenapa dia tukar daripada sini punya level ke situ saya tak tahu. Yang sini dah betul lah kiranya. Dia tukar dia punya elevation pula. Tu saya tak tahu kenapa. Okey. Alright. Next. Dia assume velocity 2. Okey, ni secara selamat lah. Biasa parit dalam 2 meter per saat. Maksimum dia. Dia boleh sampai 4 macam saya kata tadi. So estimated A sama dengan Q bagi V lah. Q dah dapat tadi, kita tahu Q dia 4.8. Bagi dengan velocity dapat 2.4. So daripada situ you kena try size dia tu. Kalau yang existing dah ada, you try yang existing lah. Acceptable ke tak acceptable? Kalau tak acceptable, cakap je lah. Okay, yang existing ni tak acceptable. So kita memang kena design baru. So buat design baru pula. Macam tu lah. So ada 2 design lah jadinya. Okay. Okay, yang existing. Mula-mula dia ambil ini, kenapa dia try banyak kali macam ni, dia nak bagi kita faham. Bukan sebab dia nak try, sebenarnya dia dah tahu dah. Kalau dia tak okey, dia tak payah tunjuk. Dia tunjuk yang okey je. Okay, sebab dia try sampai 3 kali tu nak bagi kita faham. Okay, saya buka chart tu kat sebelah. Yang ni saya guna untuk buka chart. Okay, contoh dia kata, dia nak try 1650 mm punya diameter reinforced concrete pipe. Okay, ni pipe culvert lah. 1.65 diameter dia. So, refer graph 18A2 chart. 18A2. Okay, yang ni. Okay, dia suruh refer chart ni. Q bagi N adalah N ni numbers of culvert. Kalau yang ni dia kata dia nak pakai single culvert. So 4.8 bagi 1, 4.8 lah. Inlet type, type 1. Dia ambil type 1. Type 1 maksudnya dia ambil yang head wall with square edge. Okay. Ini you tengok je lah kat internet mana satu bentuk yang you nak tu. Okay, dia ambil yang tu. So HWI bagi D. Ni dia dapat daripada graf tu lah.
So, macam mana nak guna? Diameter 1.65. So, ni kena buka pen lah senang sikit. Sekejap. Okay, nampak tak? Oh, pen belum saya share. Sekejap. Okay, nampak tak pen ni? Nampak doktor. Okay, diameter 1.65. Kat mana 1.65? 1.5, 1.65 sini lah kan? Lebih kurang situ. Okay. Lagi apa lagi? Q 4.8, betul? Sebab ada satu kan 4.8 kat sini. Boleh Okay, lepas tu dia kena buat garis lurus. Di sini. Tarik ke situ. Tarik ke situ. Kemudian dia tarik ke sini. Okay. So kalau dia type 1, 1.1. Macam tu je nak guna. Okay. Kita share balik tadi. Okay, dapat 1.1. So HWI bagi dia 1.1. So HWI sama dengan 1.1 darab dengan diameter 1.65. Dapat 1.85. Lebih tinggi daripada maksimum yang kita benarkan ni tadi. So tak boleh. Not acceptable. So kemudian dia try pula. Okay, bila dia try 1.8. Ini memang tak logik lah. Sepatutnya tak payah try. Kita tak boleh try diameter yang lebih besar ataupun tinggi. Kalau box culvert tinggi, lebih tinggi daripada maksimum ni. 1.75. Sasah tak boleh. Okay. Sasah tak boleh. Sebab kita kan culvert kita tu nak lagi tinggi daripada allowable dia tu. Tak boleh. Dia kena lebih rendah sepatutnya. So dia tak masuk dalam kiraan. Sebab available dia 1.75 je. So kita tak boleh pakai yang ni. So then dia try yang ketiga. Dia guna dua twin culvert lah. Twin pipe culvert. Twin pipe culvert dua numbers. Diameter 1. 1050. Okay. Then dia masukkan lah nilai tu. So Q bagi N 4.8 bagi 2. Dapat nilai dia. Kemudian dia dapat inlet type 1. Obtain 1.62. 1.62 darab dengan 1050 dapat 1. So kita akan guna 2 kali 1 meter punya diameter pipe lah. 2 unit lah. Okay. So kalau you masuk dekat graf tadi. 1050 kat sini lebih kurang. Okay. Kemudian 2.4 bagi N kan 2.4 kat situ. Kemudian kita buat line. Tipiskan sikit line dia. Tarik terus. Jumpa kat situ. Okay. Begitulah line dia. So kita nampak 1.5, 1.6. Lebih kurang lah 1.6 dekat situ. Okay, kalau 1.6 dia dapat 1.62 lah, lebih kurang lah. Okay. Ikut mata kita kan. So dapatlah nilai tu. So okay. Sampai sini okay Dapat Dapat doktor. Okay. Kemudian kita check pula outlet control. Adakah dia govern outlet ke govern inlet control? Okay. Alright. Outlet dia kita check. 18A7. 18A7. Okay. Ini box culvert ada lain Ini pipe culvert ni box culvert. So dia lain. A7 mana? Ni. A7 ni ada 1, 2, 3 cat. Perbezaan dia adalah daripada segi Q dia. Okay. Cat yang ni untuk Q antara 0 hingga 3. Ini antara 0 hingga 30. Yang ni antara 0 hingga 120. So kalau yang besar kena pakai ni, yang kecil pakai yang ni. Sebab tu diameter dia lain-lain ni 1.2, 1, 0.8. Kalau Q lebih besar pada 3 ni tak adanya orang pakai diameter kecil. Dia dah start pakai diameter besar. Ini lagi besar-besar. Okay. So ini carta dia. Okay. So dekat sini tadi tailwater estimated 58.3 tolak 57.5. Ni dia punya invert level outlet. So dapat lebih kurang 0.8 meter. Less than 1 meter you punya. Okay. Kemudian kita tengok pula.
critical depth dia. Critical depth dia. Sebelum kita tengok critical depth, kita masuk design chart tu. Diameter 1.05, Q bagi N 4.8 bagi 2 sama dengan 24. Kita dapat HC dia sama dengan 0.8 meter. Less than D. So okey lah. Okay. Kebetulan pula sama dengan dia punya estimated ni. So dia biasa tak sama Ni kebetulan. Okay, macam mana nak guna? Kita tahu Q dia tadi 2.4. 2.4 boleh pakai yang atas ni. Okay. Kalau you tengok kat atas ni 2.4 kat sini. Tarik ke atas ni diameter 1. Lepas tu tarik ke sini. 0.8 lebih kurang. Okay. Nampak tak? Simple je lah yang ni. Okay. Saya tak payah print screen lah. So 0.8. So 0.8. So HC tambah D bahagi 2 sama dengan 0.8 tambah 1.05 bahagi 2 dapat 0.93. So lebih tinggi daripada dia punya tailwater. Estimated tailwater. Okay. So kita nak cari HW. Ni headwater tau. Headwater outlet control. O kecil ni dipanggil outlet control. Design kita outlet control. I ni yang kecil tu inlet control. Okey, ni outlet control. HW. HW kedudukannya kat depan. Design cara outlet control. Tailwater kat belakang. Okey, jangan terlupa pula. Bukan HWI ni kat depan, HWO ni kat belakang. Lebih kurangnya lah, okey. Saya silap. Saya rasa betul. Tapi tak tahulah kalau silap, saya minta maaf Okey, kita tengok. Alright. HWO untuk outlet control. Masuk chart 18A9. Kita pergi chart 18A7 dah ajar. 18A9 pula macam mana nak guna. Ni. Okey, saya print dulu benda lah ni. Print screen. Okey. Paste kat sini. Okey, nampak yang saya dah paste ni? Mana nak guna? Ada yang tahu macam mana nak guna? Tak tahu kan? Okey, saya tunjuk. Okey. Data yang ada. Diameter 105, Q bagi N 2.4. Panjang 36 kalau betul. KE dia ambil 0.5 lah. Okey, KE 0.5. Kat sini dah tunjuk KE 0.2 adalah jenis ni. KE 0.5 adalah jenis ni. So kita assume pakai head wall tadi kan. Yang ni lah. Jenis yang ni 0.5. Okay. KE 0.5 yang ni. KE 0.2 yang tu. Alright, macam mana nak guna? Mudah saja. Diameter pipe tadi 1.05. So 1.05 kat sini lah lebih kurang. Okay, kat sini. Okay, 1.05. Okay. Buruk pula line tu. Okay, sini. Okay, 1.05 kat situ. Alright. Kemudian, kita tengok kepada ni panjang 36. 36 kat sini lah. Panjang culvert 36. So, tarik je ni line ni. Pergi ke situ. Okay, dah dapat yang tu. Pertembungan dia adalah kat situ. Ini kita panggil turning line. So, yang ni pula 2.4. 2.4 kat mana 2.4? 2.2, 2.4 kat sini. Q over N 2.4 kat situ. So, ambil satu lagi line. Ambil warna hijau. Situ. Bertembungkan dekat line itu. Dia mesti bertembung dengan D tu. Tu, turning line tu. Kat situ bertembung. Kat sini mesti pertembungan dia. Okay, kat situ dia. Turning line dia kat situ bertembung. Tarik terus. Dapat dalam 0.85 lah lebih kurang. 0.85 kita dapat. H sama dengan 0.85. Kalau ikut line saya lah. Okay. 0.85. You tengok kat situ. Sama. Okay, dia dapat H 0.85. So, fall of culvert invert. LS sama dengan ni. 0.48. Ini maksud dia. Slope dia. Length dia. Maksudnya. Invert level inlet. Dengan invert level outlet. Berapa dia punya drop dia tu. Okay. 0.48. So, HW0 sama dengan HC tambah D bagi 2 tambah H tolak LS.
So yang tadi tu kat atas sudah kira 0.93 tambah dengan 0.85 tolak 0.48 dapat 1.3. So HWI 1.7 is greater than HW0 1.3. So inlet control govern. Maksudnya yang kawal flow ni adalah inlet control, dia govern. Bukan outlet control. Bukan outlet dia yang kawal. Okay? Tu cara kira dia. Okay, dapat Guys, nampak macam mana kiraan dia? Nampak doktor. Okay, teruskan. Okay, dah nak habis ni. Okay, flow velocity, area, ni S slope, S not slope Slope sama dengan 0.48 bahagi 36. 0.48 tadi drop dia kan. Invert level inlet, tolak invert level outlet, dapat 0.48 ni. 36 tu panjang culvert lah. Okey, ini keluasan pipe culvert lah. Okey, pi d square bagi 4 je lah. Okey. Guna chart 18A12 pula. 18A12 yang ni. Ni 11. Alamak ni. Ini kita panggil dia 4 axis punya chart. Dia ada 4. Kita panggil dia 4 apa? 4 axis lah. Okey. Ni nak bagi zoom ni. Okey, ada 4 paksi. Kita panggil dia 4 paksi lah. So 4 paksi. Setiap nombor ni, dia kecondongan dia mengikut paksi masing-masing. Kalau nombor dia condong macam ini, maksud dia paksi dia adalah yang vertikal ni, yang ke atas. Kalau ni sebelah kanan ni, dia horizontal kan nombor dia. So paksi dia yang horizontal. Yang ni sengit dia macam ni, so dia macam itu lah paksi dia. Yang atas ni sengit ke situ, itulah paksi dia. So paksi dia ni ikut nombor tu punya kesengitan dia tu. Okay. So dia panggil 4 axis lah. Okay, macam mana nak cari? Yang bawah tu velocity ya, yang atas tu hydraulic gradient. Okay. So kita dah tahu diameter tadi, 1050, lebih kurang sinilah tak nampak. Okay, lagi apa lagi? Lagi dia nak hydraulic gradient. Hydraulic gradient pun kita dah dapat tadi. Berapa persen? Saya pun tak ingat. 0.0133 darab 100 jadi 1.33. So 1.33%. 1.33 ni 1. Ni 0.9. 1.3 ni 1.2. Line dia 1.6 kat sini. 1.2 sini, 1.6 sini. So ini 1.4. So 1.3 kat sini. Lebih kurang situ. So you ambil line ni. Ambil warna kuning. Tarik satu line. Okay. Itu line 1.33. And then line culvert pula saya ambil line merah. Alamak. Bolehlah tu merah. Kuning. Okay. Okay. Lepas tu saya ambil warna orange pula. Sini. Tarik je. Okay. So nampak pertemuan dekat situ. So kita boleh tarik ke bawah. Color biru. Untuk mendapat. Nampak tak? Tarik ke bawah. Kita dapat dia punya bawah ni tadi apa? Velocity. Velocity dia dalam 3.9. 3.8, 3.9 lah estimate. Okay. So kita tengok jawapan dia. Velocity dia dapat tak? Okay. VF 3.8 dia dapat. Tak apalah. Itu estimate je lah. 3.8, 3.9. QF 3.4 dia dapat. Mana dapat QF? Discharge sebelah sini. Mana dapat 3.4? Tengok ni. You buat line ni. Warna sekejap. Warna hijau pula. Kat sini. Tarik je. So lebih kurang 3.5 sebenarnya. 3,500 liter per second. So kalau convert meter cube per saat bagi 1,000, 3.5 meter cube per. Ini saya punya line.
Okey, saya zoom sikit bagi orang nampak. Tu dia pertembungan dia. Oh, ni nombor dia salah. Ni bukan 9,000. Ini sepatutnya 3,000 ni sepatutnya. 3,000 sepatutnya. Kan 9-nya 3,000. Sebab ni 2,000. Macam mana tiba 9 ni 4 pula? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 kat sini. Kena silap, typo error. 3,000 pastikan So kat sini 3,500 lah saya assume. Okay, 3,500 liter per saat. So kalau kita tengok chart kita tadi, 3,000, dia dapat 3.4. Lebih kurang lah. Okay. Kemudian, sebab pipe culvert tu tak flow in full, so kita akan guna partly flow relationship 18A5. Okay. 18A5, Q bagi QF, V bagi VF. Okay. Q bagi QF dapat 0.71. Okay, Q ni yang awal tadi, Q bagi N. Q bagi N dapat 2.4. Ini maksud dia Q untuk satu culvert. Sebab kita ada 2 culvert, satu culvert 2.4. Bagi dengan QF dia 3.4, dapat 0.71. Okay. 0.71, kita refer 18A5. 18A5, patah balik ke atas. Okey ni, 18A5 atas ni. Okey. Saya print screen. Okey, saya masuk dalam ni. Okey. Okey. Macam mana nak ambil? Ni bawah ni. Q bahagi QF. Berapa tadi dapat Q bagi QF? 0.71. So, cari 0.71 kat sini. So, ambil line. Tarik ke atas. Biar dulu. Kemudian, ni line Q over QF yang ni. So, tarik ke kiri pula. Ambil warna biru pula. Tembung kat situ, tarik ke kiri. So, dapat Y over D dalam 0.68 lah. 69 lah. Okay. So, Y over D tak sampai 0.7, 0.69 atau 0.68. Oh, dia dapat Y over D 0.68. V over VF macam mana dapat? Okay, V over VF. Yang lain ni lah. Okay. Bila tarik ke sana, kau kena tarik dia ke sini juga. Langgar line V over VF, tarik ke bawah. Dapat 0.98 lah. Okay, 0.98. So, ni dia kata 0.96. Dia ikut mata lah. Lepas tu darab, so V bagi VF sama 96. So, V sama dengan 0.96 darab 3.8 ke atas ni kita dah kira. Dapat 3.65 meter per saat. Y over D 0.68. So, Y dia sama dengan 0.68 darab 1.05. Dapat dengan 0.71. So, lebih kecil daripada HC. HC yang kita dah kira tadi awal tadi. H critical. So, apabila Y lebih kecil daripada HC, H critical, flow dia adalah sub critical flow. Tak. Flow dia adalah super critical flow. Sebab Y dia lebih kecil daripada HC. Itulah. So, dia super critical, laju dia tinggi. So, 3.65. Okay. Nanti you belajarlah dengan Dr. Mazrin apa itu super critical flow dan seterusnya. Saya boleh cerita sikit lah. Okay. And then, summary dia. So, kita gunalah 2 kali culvert tu. Okay. Dan kita lukis gambar ni dan gambar ni. Outlet velocity 3.5 boleh berlaku sekawa. Dia dah lebih daripada 2. So, sebaiknya kena letak ni. Dan juga dia suruh check kalau ada berlaku hydraulic jam. Hydraulic jam ni you belajar chapter 5 nanti. 5 ke 6 macam itulah. Okay. Alright. So you boleh lukis lah kat sini. Air naik sampai berapa.
dan seterusnya. Air keluar, rendah tau keluar dia. Y dia 0.01 je. Tu dia buat macam tu. Macam ni. So boleh lukis. Ini untuk inlet, control pipe, culvert. Box culvert sama juga cara dia. Cuma graf dia yang nombor dia berbeza. So yang lain you buat sendirilah. Saya dah tunjuk cara kira. Buat sendiri and then dia boleh lukis. Dan ada lagi outlet control pula. Outlet control pun lebih kurang. Cara kerjanya lebih kurang sama. Okey, sampailah dapat keputusan dia berapa. Okey. Clear? Habis dah lecture hari ni. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan sekarang. Hari ni kita last class ni. Lepas ni Dr. Mazlin pula. Okey, ada nak tanya apa-apa? Saya rasa saya dah explain semua nak guna graf semua ni. Mana datang data tu semua saya dah explain dah. So, sepatutnya you dah boleh buat sendiri lah. Yang penting cari Q awal ni. Jangan guna yang hidrologi ya. QCIA lah apa. You all belum belajar lagi. Guna je yang saya bagi tahu yang kita dah belajar. Guna kreativiti kita. Kita assume maximum flow dekat parit tu. Okay. Anything? Anything you want to ask regarding this? Apa dia? Boleh? Boleh guna je table ni macam ni. Okey ni. Memang boleh. Boleh. Cuma nombor dia semua lain lah. Tapi inilah cara dia. Boleh guna. Formatting ni. Maksudnya gambar ni buat macam ni. Tapi sebaiknya ada gambar sebelah lah. Gambar apa? Yang, yelah sebab kita boleh ambil daripada Google Earth ke Google Map je. Ni yang gambar ni. So samalah kita nampak. Cuma ni tak ada nombor lah. Yang ni ada nombor-nombor dia yang penting. Yang atas-atas ni jangan letak nombor. Tak payah. Tak penting pun. Nombor yang kita pakai je letak. Okay. Ini kalau you ada forensik. Saya nak tanya. Apa dia? Okey. Yang doktor terangkan step by step ni adalah format kan? Format apa? Format untuk buat report nantilah. Kan? Bukan ni kira yang saya Okey, kira. Lepas tu yang setiap graf kita dah dapatkan tu nanti dalam report kita attach sekali kan? boleh lah tak kat appendix. As appendix Alright. Okey. Buatlah you punya line tau. Jangan tak ada line pula. You lukislah line yang you all buat tu. You print, you buat pakai tangan pun boleh. Lepas tu letaklah appendix. Scan balik. Okay, lepas tu gabungkan dengan report. Macam itu je lah. Simple je ni. Culvert ni. Ini teknik ni you boleh guna kalau you buat forensik lah. Kalau kawasan tu you tengok asyik-asyik asal hujan je melempar. Dia punya culvert tu blok air. Air melempar jadi banjir kilat. You boleh identify mana kawasan dia, you design balik lah. You recheck balik. Boleh lah, so boleh recheck balik nak betulkan kan. Supaya culvert tu mungkin kena besarkan ke, macam mana ke. Ataupun you ada idea lain ke, terpulang lah. So kena do something lah. Okay, satu lagi. Design culvert ni sebenarnya idea masuk direct. Faham tak maksud saya? Ke tak faham? Banyak orang main design je. Sebenarnya ada design yang perlu gunakan modeling supaya baru nampak jelas pertembungan air tu. Okay. Saya tunjuk contoh daripada ni. Saya buang dulu ni. Okay. Kadang-kadang contoh ni culvert dia. Ni jalan lah atas ni kan. Jalan. Parit yang masuk ke sini, ada pula orang buat parit daripada atas ni. Lepas tu parit daripada bawah.
Air dari sini masuk sini. Ni pun bergerak sini. Pertembungan ni dia akan ada berlaku turbulent dan juga ni. So kat sini air dia tak masuk direct. Dia bukan satu flow yang direct. Kalau nak buat benda ni, kalau boleh biar dia jauh sikit. Jadi dia dah stabil, so air masuk direct. Baru okey. Kalau bertembung macam ni, confirm sini akan melimpah. Banyak isu yang macam ni. Sebab kita design yang ni, kita lebih kurang, okey kita kata lepas je. Tapi kita tak ambil kira pertembungan air ni. So kalau pertembungan air ni, saiz dia ni kita kena, kalau boleh biar lebih besar daripada yang selamat. Supaya dia take care benda ni tadi, pertembungan tu. Nampak tak benda macam ni banyak selalunya? Kalau engineer tu tak design betul-betul, dia design macam saya tunjuk yang ni je tadi, macam one way punya ni, akan ada masalah. Dia akan melimpah air tu. Biasanya. Sebab kalau you buat modeling, flow air daripada sini, you akan nampak lah dia punya turbulent dia macam mana, bergelora dia tu kat situ. Bila dia air nak masuk ke pipe tu. Tapi kalau kita kira secara manual macam ni, tak ada. Siapa yang boleh ambil tahu? Betul tak? Okay. So, kena take care lah. Bila you design, akan datang dia kena consider benda ni. Sebab tu kadang-kadang kat depan ni, dia ada sum besar. Sebab dia nak bagi air tu bertenang masuk dengan cantik kat situ. Biasa sum dia tu besar sikit lah. Okay. Faham Ada lain? Nak tanya lagi? Okay. Ada lagi nak tanya ke tak? Alright. So semua faham So boleh buat group lah. Semua boleh buat group. Dan saya tak ada apa lah nak tanya lagi. Itu je lah kot. Part saya test 1 dan juga assignment saya dah bagi. So saya tak ada isu apa lah. So petang ni free and ready lah. You all boleh study. Bersama-sama melihat kepada projek yang diberikan tu. Free and easy lah petang ni. Untuk you all discuss dalam group masing-masing. Tengok gambar saya dah bergerak-gerak dah. Kameranya dah uzur lah komputer saya. Kesian dia. Turbulent. Aduh. Okay. Alright. So anything? Tak ada apa. Saya ucapkan terima kasih lah pada semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh jumpa lah di KL ke di mana-mana. Tegur-tegur lah Saya mungkin tak kenal you all sebab tak pernah jumpa. Okay, jumpa online ni tak cam. Okay, kalau jumpa tepi jalan pun kalau pakai mask pun tak cam juga sebenarnya. Okay. Alright. So, good luck semua So anything bolehlah beritahu ketua kelas ke apa ke. Okay, itu saja daripada saya. So terlebih terkurang saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf lah kalau ada salah silap. So good luck lah next. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih semua. Thank you, Doktor. Selamat Hari Raya doktor. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum.